Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, insya-Allah untuk ulang kaji yang pertama hari ini kita akan tengok bab 1 dan sedikit daripada bab 2 insya-Allah. Okey. Okey. So, pertama sekali adalah kepentingan sains dalam kehidupan harian. Dan ada banyak kepentingan tapi yang diletakkan kat sini cuma ada 4 sahaja. Okay, kalau tengok yang pertama tu adalah tentang bidang pertanian. Okey. Yang kedua ni kita semua tahu kan, teknologi kan, perkembangan kita semua guna smartphone. Yang ketiga ni pembinaan, dan yang keempat ni ni yang sangat ditunggu-tunggu sekarang kan, bidang perubatan untuk orang hasilkan vaksin kan, untuk COVID-19 ni. Okey. So ni 4 contoh tapi ada banyak lagi kan dalam kehidupan kita, macam mana sains tu memberikan sumbangan yang sangat besar dalam membantu kehidupan manusia. Okey. Okey. Seterusnya pula adalah bidang-bidang sains dan juga pekerjaan yang berkaitan. Okay. Contohnya bidang fizik. Kan, yang mengkaji bidang fizik ni, and, so dia kaji tentang alam sekitar, kan. Dia kaji tentang tenaga. Kan. Okay. So pekerjaan yang situ adalah jurutera. Okay. So ada 6 bidang yang disenaraikan dan pekerjaan yang berkaitan dengan dia. Kan. Okay. Biologi dengan doktor, dan kimia ahli farmasi, dan geologi kaji tentang bumi. Kan. So ialah ahli kaji bumi. Astronomi, dia melihat tentang planet, bintang semua tu. Okay. So ahli falak, meteorologi, dia kaji tentang perubahan cuaca. Okay. So ahli kaji cuaca. Seterusnya, dalam setiap bidang tadi tu, untuk boleh berjaya dalam bidang-bidang ni tadi kan, dia memerlukan disebut sebagai kemahiran saintifik. Kan. Setiap bidang tu tak akan menjadi satu bidang sains kalau lah tak ada kemahiran saintifik. Kan. So kat sini ada 12 kemahiran saintifik. Kita tak akan pergi satu-satu kan. Ini sekadar untuk kita ingat balik sahaja. Okey. Dan kemahiran saintifik ni juga kita perlu gunakan dalam proses kita belajar. Contohnya kita memerhati. Contoh bila kita buat eksperimen kan, kita perhatikan apakah perubahan yang berlaku dalam eksperimen yang kita buat tu. Kan. So daripada pemerhatian kita tu, kan, kita akan dapat belajar, kan, kita akan dapat melihat kan, fenomena-fenomena yang berlaku kan. Okey. Contoh juga kita buat inference contohnya kan. Kenapa jadi macam ni? Kan, kita mentafsirkan data yang kita dapat tu. Dan bila kita rekod hasil pemerhatian kita kan, kita tafsirkan kan. Kenapa jadi macam ni? Kenapa jadi macam ni? Okay. So semua tu adalah kemahiran saintifik. Dan semasa kita membuat eksperimen, kita perlu menggunakan kaedah saintifik. So ni langkah-langkah dalam kaedah saintifik tu. Ni pun sama juga kita dah pernah buat sebelum ni kan. Setiap kali kita buat eksperimen, ni ada langkah-langkah yang kita akan ikuti. Okay. So langkah-langkah ni tujuan untuk memastikan supaya eksperimen yang kita buat tu teratur dan dia jadi betul kan. Okey, dan kita ada satu cara fikir yang tersusun. Okey. Contohnya kita tengok sini, okey, ketumpatan. Okey. Ini eksperimen yang kita pernah buat dekat sekolah kan. Okay, kita ambil dua benda yang dia buat daripada benda yang sama, iaitu duit shilling. Ni duit shilling kat sini, dan juga sini kita ada kotak pensel. Okey. Hari tu kalau ingat masa eksperimen ni kita gunakan kotak pensel Arif kan. Duit shilling dia buat daripada besi, kotak pensel ni pun dia buat daripada besi. So apa yang kita buat adalah kan, kita letak di atas apa nama tu air kan. Kita tengok duit shilling ni tenggelam kan? Sedangkan kotak pensel ni terapung kan? Dia tak tenggelam, padahal dua-dua daripada besi kan. Okay. So kat situ daripada bila kita melakukan uji kaji tu kan, dan kita ikuti langkah-langkah tu kan, kaedah saintifik tu kan, kat situ kita dapat mengkaji tentang ketumpatan ni kan. Okay, yang mana kita dapat memahami, kita dapat tengok macam mana jisim tu berat kan, dan juga isi padu okay, memainkan peranan dalam kan, adakah suatu objek tu akan terapung ataupun akan timbul. Okay. So bila mana kita nak tengok tentang ketumpatan ni, so kita ambil jisim dan kita bahagikan dengan isi padu. Dan satu kita tengok kan, contoh macam kotak pensel ni kan, sebab isi padu dia tinggi, menyebabkan ketumpatan dia jadi rendah. Okay. Satu dia terapung di atas air. Alright. So contoh macam ketumpatan tadi kan, dia ialah jisim bahagi dengan isi padu kan. Satu unit ketumpatan yang kita guna biasanya ialah gram per sentimeter padu. Okay.
Ni unit untuk ketumpatan kan. So maksudnya kat sini kan, setiap perkara kiraan-kiraan tu dia ada dia punya unit dia tersendiri kan. So kat sini disenaraikan 6 unit yang utama kan. 6 kuantiti fizik dan unit yang utama. Okey. Jisim, kilogram, dan isi padu, mililiter, panjang, meter, masa, saat, dan suhu, darjah Celsius, arus elektrik dengan ammeter. Okay. Ini pun kalau ingat balik kita pernah buat eksperimen benda ni kan. Sorry, bukan eksperimen, kita buat aktiviti di mana kita pusing sekitar sekolah kan, dan kita tengok kan. Contoh kita cari botol kan. Kita tengok kat botol tu apa yang ditulis kat situ. Apa kuantiti dia dan apa unit yang letak kat situ kan. Okey. So setiap ni ada unit dia yang standard kan. So dengan unit yang standard tu kita boleh cakap benda yang sama orang lain kan. Contoh kita kata saya nak berat 1 kilogram. 1 kilogram tu standard. Semua orang faham 1 kilogram tu macam mana kan. Okey, satu antara kepentingan lah kita ada unit yang standard tu. Right. So seterusnya bila nak cerita tentang sikap saintifik ni kan, Ustaz teringat dengan ayat ni kan, ni ayat hafazan antum kan. Dalam tahun ni Allah Ta'ala kata kepada kita, ni ialah penyesalan orang-orang yang masukkan ke neraka, mana mereka berkata wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. So apa yang dia orang sesalkan? Dia orang kata kalau dulu dekat dunia dulu kami ni termasuk orang yang nak mendengar dan nak berfikir. So, maksudnya dia orang ni kan dia tak nak gunakan akal dia. Dia balas nak fikir. Dan kata Allah Ta'ala, ni salah satu punca kenapa dia orang masuk dalam neraka. Sebab dia tak nak gunakan akal dia, dia tak nak cari kebenaran, akhirnya dia biarkan kehidupan dia, dan dia biarkan kehidupan dia dalam kejahilan. Okay, dia biarkan kehidupan dalam kesesatan. So sampai kat neraka baru dia sedar kan, kalau dulu dia nak dengar kan? So dengan mendengar tu dia akan berfikir. Ni pun sebenarnya Allah Ta'ala tunjuk satu benda juga kan. Bila tak mendengar tu dia macam ingat dia tak payah fikir lah. Okay. Tapi point yang kenapa Ustaz nak cerita benda ni, kaitkan benda ni, sebab sikap saintifik tu salah satunya ialah kita mempunyai sifat inquiry ya? Sifat ingin tahu. Dan benda tu akan datang daripada sikap kita yang nak berfikir. Okay. So sebenarnya Islam sendiri sangat menggalakkan kita untuk berfikir kan. Okay. So selain daripada sifat ingin tahu tu, dan sikap saintifik yang kita perlu amalkan juga adalah seperti jujur kan, tepat dalam rekod data, kita mesti bertanggungjawab kan, kita mesti ada sikap positif kan. So semua tu adalah nilai-nilai murni yang kita perlu ada kan dalam kita mempelajari sains. Okey, so insya-Allah kita tengok sedikit daripada bab 2. Okey, pertama ialah pengenalan sel. Okey. So kita tengok gambar kat sini kan, ni adalah analogi kan, macam mana rumah terdiri daripada batu bata. So macam tu juga kan, setiap organisma hidup ni dia terdiri daripada sel. Sel tu kita boleh katakan sebagai unit yang paling kecil lah dalam satu organisma tu kan. Okay. Dan sel ni kan, dia menjalani kat sini proses pembahagian kan. Kalau contoh kita tengok kita kan manusia kan, masa kita kecil, kita baby tu kan, kita kecil dan kita semakin lama kita semakin besar kan, badan kita pun semakin besar kan. Okay. So apa yang menyebabkan badan kita besar tu secara asasnya ialah sel-sel dalam badan kita membahagi dan bertambah banyak. Okay. So ini adalah satu proses pembahagian sel. Dan kalau kita ingat juga kan, kita ada bincang macam mana secara normalnya sel ni akan terbahagi dalam keadaan okey, terkawal. Tapi berlaku kes di mana tiba-tiba sel yang normal tu kan, dia membahagi secara luar kawalan. So itu menyebabkan berlakunya kanser. So bila berlaku kanser tu dia akan mengganggulah kan sistem badan manusia tu. Okey. So seterusnya kita tengok sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey. Dekat sini ada, kalau tengok gambar ni banyak kan, ada macam-macam. Okey, saja Ustaz letakkan ada macam-macam ni. Walaupun yang kita belajar sebenarnya ringkas saja. So kalau kita ingat kan, dalam sel haiwan dan sel tumbuhan ni ada yang sama dan ada yang berbeza. Okey. So yang sama antara sel haiwan dan sel tumbuhan yang paling asas adalah ni iaitu nukleus. Okey. So fungsi nukleus ni apa dia? Dia untuk mengawal aktiviti sel. Dia macam otak lah kan. Dalam sel tu macam otak. Dan dalam nukleus ni juga terkandung sebut DNA kan. DNA ni dia bawa maklumat genetik tentang
hidupan tersebut. Okay. Yang pertama. Yang kedua adalah kawasan macam kita kata apa, tempat letak benda-benda dalam sel ni lah. Okay, ni ialah tak muat sitoplasma. Okay. Dekat sitoplasma ni berlaku segala tindak balas kimia dalam sel. Yang ketiga, yang juga penting dalam setiap sel ni adalah mitokondria. Okay. So mitokondria dia menghasilkan tenaga untuk tindak balas sel tu. Dan terakhir yang sama antara kedua-dua sel ni, antara haiwan dan juga tumbuhan adalah kedua-duanya mempunyai membran sel. Okay. So membran sel ni yang mengawal keluar masuknya bahan kan daripada sel tersebut. Okay. So yang bezakan tumbuhan, pertama dia ada dinding sel. So, di luar membran tu dia ada dinding. Okay. So dengan ada dinding ni lah yang menyebabkan sel tumbuhan tu dia menjadi tetap bentuk dia, dia tak berubah. Satu kita tengok juga kan, tumbuhan dia tak boleh bergerak seperti mana haiwan boleh bergerak. Okay. Yang kedua kan, dekat sel tumbuhan juga ada kloroplas. Okay. So kloroplas ni lah yang mengandungi klorofil untuk menyerap tenaga cahaya untuk proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan kan. Dan yang ketiga yang membezakan adalah ni vakuol. Okay. So vakuol ni dia dipenuhi dengan subsel yang akan bagi sokongan kepada bentuk sel tersebut. Okay. Sebenarnya vakuol ni ada juga dalam sel haiwan, tapi tak semualah, tapi kecil. Kalau ada pun dia kecil, dia tak sebesar dalam sel tumbuhan. Okay. So inilah dia kan, sel haiwan dan juga sel tumbuhan persamaan ada 4, perbezaan ada 3. Okay. Alright. Seterusnya kat sini kan, organisma ni yang ada dekat dunia ni ada yang unisel kan, seperti yang kita boleh tengok pada gambar yang pertama sini kan, ni organisma unisel, dia satu sel je kan, dan dia hidup kan, dia hidup satu sel tu. Dan ada juga organisma yang sebelah sini sebut sebagai multisel. Okay. Yang terdiri daripada banyak sel. So bila kita perhatikan macam benda-benda macam ni kan, baik organisma unisel kan, dan organisma multisel, dia terdiri pada design yang sama kan, iaitu sel. So itu tunjukkan kepada kita bahawa kan, ada satu pencipta kan, yang menciptakan semua ni. Dan benda ni Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 91. Allah Ta'ala kata mattakhadhallaha min waladin. Allah kata Allah Ta'ala tak ada anak. Dan wa ma kana ma'ahu min ilah. Tak ada selain daripada Allah Ta'ala tu Tuhan. Dan Allah Ta'ala kata idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum ala ba'd. Allah Ta'ala kata kalaulah betul ada Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala, nescaya setiap Tuhan tu akan bawa ciptaan dia masing-masing dan akan cuba untuk mengatasi atau mengalahkan Tuhan yang lain tu. Allah Ta'ala kata subhanallah amma yasifun. Maksud Allah daripada apa yang mereka sifatkan. So ni tunjuk kepada kita bahawa sebenarnya ada satu je pencipta. Dan dia ada satu grand design dia kan. Dengan grand design itu diciptakan segala makhluk hidup di dekat muka bumi ni kan. So penciptaan setiap makhluk daripada sel, so ini tunjuk kepada kita Allah lah penciptanya. Okay. Contoh juga nanti kalau untuk belajar tentang contohnya atom kan? Atom ni benda paling kecil lah kan, yang ada kan. So bila kita belajar tentang atom kan, kita tengok design atom tu dengan design alam semesta ni kan, planet, matahari dengan bintang-bintang semua kan, kita akan nampak design dia sama. Dan dia ada satu ada satu grand design yang lebih kurang sama juga kan. So tu pun sama juga tunjuk kepada kita bahawa ada satu sahaja pencipta. Okay. So insyaAllah sampai sini sahaja. InsyaAllah nanti kita akan bertemu balik dalam ulang kaji siri yang kedua pula insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.